واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada blok yang ketiga pada ayat 256 pada muka surat 42. Kita memulakan juz yang ketiga ini dengan ayat-ayat untuk melihat kepada kebesaran Allah pada ayat kursi pada episod sebelum ini. Dan pada hari ini kebesaran Islam itu sendiri dalam agama ini dan bagaimanakah sikap kita berkaitan dengan agama lain, itulah yang kita akan belajar bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Semangat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita semangat Ustaz ya. Melihat ayat ini dia sebagai satu pencerahan besar. Ya. Selepas daripada ayat kursi muncul ayat la ikraha fid din, untuk kita tidak dibenarkan untuk memaksa sesiapa sahaja untuk masuk ke dalam agama Islam ini sendiri. Kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi ayat 256, iaitu satu ayat yang kita akan dalami, yang kita akan baca pada hari ini. Pilihan dan kemahuan diri untuk memeluk agama Islam. Ini adalah kandungan daripada ayat 256 yang kita ingin baca bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ini, saat dan ketika ini dapat sama-sama kita belajar lagi daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 256, ayat yang datang selepas daripada ayat agung, ayat kursi yang telah kita belajar semalam. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekuatan, sumber kekuatan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim ni. Dan memanglah ayat Al-Quran tu secara keseluruhannya merupakan satu keberkatan, kehebatan. Apatah lagi kita dapat kehebatan daripada cerita-cerita ataupun makna-makna itu. Ayat Al-Quran itu sendiri itu dah berkat. Kita kata keberkatan. Apalagi bila kita menyusuri maknanya, kita akan dapat lebih lagi daripada kelebihan-kelebihan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bila ditadabburi ya. Baik, kita nak baca satu ayat saja. Ayat ni bukan selalu kita selalu sebutlah di mulut kita, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksudnya tu? Jadi kita baca terlebih dahulu sebelum kita bersama dengan Ustaz Tuan Fazrul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 256. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar, ar-rushd, dengan jalan yang sesat, al-ghay. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu ayat yang amat terkenal Ustaz ya. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio menghafal ayat ini. Mari kita lihat dahulu ayat ini apakah yang dimaksudkan ya. Kalau kita tengok kepada asbabun nuzul ayat ini, daripada Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas ya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan lelaki Ansar keturunan Bani Salim bin Auf yang bernama Al-Husain. Dia memiliki 2 orang putera yang beragama Nasrani. Maksudnya dia ayahnya agama Islam Ustaz ya. Anaknya beragama Kristian. Jadi dia tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya memaksa kedua anakku masuk agama Islam?" Keduanya tidak mahu menganut agama kecuali agama Nasrani. Maka Allah menurunkan ayat ini nak menunjukkan bahawa tidak ada paksaan. Seseorang tidak boleh memaksa mana-mana anak ke sesiapa sahaja untuk memasuki agama Islam. Namun lebih daripada itu, kita lihat pada ayat 255 ayat kursi ya. Ayat kursi memberikan framework kaedah berfikir tauhid, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu faham Ustaz ya, bila orang itu telah dididik dengan ayat kursi, isinya itu mantap daripada awal sampai akhir, seseorang itu akhirnya melihat bahawa tidak ada Tuhan yang perlu disembah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu tidak perlu dipaksa Ustaz. Tak perlu dipaksa seseorang itu untuk memilih agama Islam ataupun dia tak nak masuk agama Islam, kerana seseorang yang dipaksa itu ada kemungkinan dia tidak pun dapat menghargai ayat 255 tentang isi kandungan tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini adalah peranan bagi ayah, bagi ibu, bagi pemimpin untuk mendidik ya para ustaz, mengajar apakah isi kandung daripada ayat kursi, sehingga kan seseorang itu merasakan dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal aliyul azim, Allah Maha tinggi, Allah ini amat hebat, maka dia rasakan bahawa baik, saya tak payah ambil agama lain kecuali mesti agama Islam. Ini cara bagaimana Islam meletakkan tidak ada paksaan agama. Dan kalau ada yang cakap Ustaz ni, ada yang tanya, itu Nabi berperang tu bukan ke itu nak paksa orang untuk masuk agama Islam? Tak, itu bukan ya. Perang dalam Islam adalah untuk memperjuangkan keadilan. Kalau Nabi berperang Badar ataupun Uhud ataupun Ahzab Ustaz ya, itu kalau ada kezaliman yang berlaku dalam masyarakat, maka berperang. Tetapi bukannya selepas berperang itu, Nabi lepas dah menang Badar, menang Uhud ataupun menang Ahzab, Nabi pergi pada orang Kristian masuk Islam. Paksa, tak ada. Tidak pernah walau sekali pun dalam sejarah Nabi bersama dengan para sahabat selepas berperang. Jadi nak ceritanya, perang dalam Islam adalah untuk memperjuangkan keadilan ataupun untuk memastikan sesuatu yang rosak itu dapat dihancurkan. Seperti Bani Quraizah kan? Bani Quraizah, Bani Nadir di Madinah itu, mereka adalah pengkhianat kepada negara. Maka mereka itulah yang perlu diperangi, dihalau daripada Madinatul Munawwarah. Jadi ini adalah bahagian pertama ya. Kalau kita tengok tentang agama ini, apakah cirinya? Qad tabayyana ar-rushd. Kat sini boleh, kalau baca qad saja dia ada dal Ustaz kan. Ya, tapi betul. Kalau baca terus tabayyana itu dia macam mana Ustaz? Betul. Boleh cerita sikit? Baik. Apa nama ni disebut sebagai dal tu dimasukkan ke dalam ta. Sebab dal dengan ta tu datang daripada makhraj yang sama di hujung lidah, belakang gigi atas. Jadi bila dia bertemu, satu mati satu hidup, maka dalam huruf yang mati tu dal masuk ke dalam huruf ta. Jadi ta tu bunyi 100% ya? Tak ada. Bunyi dal dimasuk dalam ta 100%. Okey. Jadi dal dah tak ada bunyi dah. Tak ada. Ya, jadi tak ada bunyi. Tetapi kalau kita berbincang tentang perkataan pertama, qad, itu adalah sebagai satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang agama Islam ini. Ya, sesungguhnya tabayyana, telah jelas, ar-rushd minal ghayy. Agama Islam ini adalah berteraskan kepada kejelasan rushd, dan rushd itu sudah tentunya kembali balik kepada ayat sebelum ini, iaitu
iaitu keimanan kepada Allah yang amat jelas. Allah ini adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang tidak tidur, yang tidak mengantuk, yang empunya secara mutlak kepada langit dan bumi, dan juga yang dapat memberi manfaat ataupun dapat memberi syafaat kerana mengetahui perkara di dunia dan di akhirat bagi setiap makhluk yang ada. Jadi itu sedikit gambaran isi daripada rusyd, petunjuk yang ada di dalam agama Islam ini sendiri. Tetapi kalau al-ghayy ini adalah kesesatan, ya. Kesesatan inilah sebenarnya yang perlu dijauhkan, dan insya-Allah kita akan belajar selepas ini mengapa wujudnya kumpulan-kumpulan sesat, Ustaz, ya. Sama ada agama yang sesat ataupun ajaran-ajaran sesat, rupa-rupanya dia tidak berteraskan kepada rusyd, ya, yang kita doa dalam surah Al-Kahfi ayat 10 itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolong bagi rahmat, ya, kerana kami nakkan rusyd, petunjuk yang jelas. Kita akan lihat rupa-rupanya ia ada kaitan dengan ayat sebelum ini, ayat kursi. Kalau ianya tidak difahami betul-betul, mudah termasuk dalam ghayy, kesesatan ataupun taghut melampau dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebentar lagi My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله.
kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 256 sebagai satu ayat yang muncul selepas daripada ayat kursi, ya, menerangkan betapa pentingnya agama ini adalah berteraskan kepada rushd, berteraskan kepada petunjuk, dan sudah tentunya petunjuk itu membawa kita kepada keimanan kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, yang dinyatakan dalam ayat yang ke-255. Dan apabila kita melihat kepada istilah tadi Ustaz, ya, ghai dan juga taghut, ya, di mana apabila rushd itu dia berbeza dengan ghai. Ghai ini membawa kita jauh daripada jalan yang lurus, dan rushd ini jalan yang lurus seperti mana kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Cuma beza hidayah dan rushd ini ialah hidayah adalah pencerahan daripada Allah Subhanahu taala. Dalam hidup kita ini kita dapat idea nak pergi makan ke, nak pergi minum, nak baca Quran, nak solat dan sebagainya. Tetapi rushd ini adalah satu petunjuk yang matang. Ya, kalau contohnya Ustaz ni, orang yang biasa nak yang tak biasa nak pergi Kuala Lumpur contohnya, dia akan pakai Waze. Contohnya Waze kata turn right kan, turn left contohnya. Jadi itu adalah hidayah. Tetapi apabila seseorang itu memang dapat rushd, dia tak payah pakai Waze pun tak apa. Dia tahu dah, yang itu kanan, itu rasa pergi kiri. Kerana apa? Kerana dia sudah pun matang dalam hidayah yang diperoleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia menghidupi kehidupannya itu rasa dipimpin oleh Allah dalam membuat keputusannya matang, berteraskan pada panduan wahyu daripada Allah. Jadi dalam hidup kita ini mungkin ada orang dapat hidayah Ustaz, ya, tetapi membuat keputusan itu tidak matang, maksudnya belum lagi dapat rushd, maka kita kena mohon daripada Allah dengan doa dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Urusan-urusan kami ya Allah, tolong beri rushd, panduan kematangan, sehingga kan rasa dipimpin sampai ke KL Ustaz, ya. Maksudnya kalau kita ada orang kata pergi KL kanan kiri sampai KL contohnya, kan, ataupun ikut federal. Tetapi kalau katakan orang yang dah matang, dia mungkin dia dapat orang itu sendiri yang pimpin dia, kan. Kereta dia kat depan, kita ikut dia belakang, dan akhirnya pasti insya-Allah sampai bukan ke syurga, sampai ke KL. Itu kita bagi contoh sajalah, ya, untuk kita lebih faham tentang istilah rushd ini sendiri. Jadi bagaimanakah untuk kita beragama, ya, dengan jalan yang lurus? Allah kata faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, itu yang pertama, hendaklah dia mengkufuri, tidak mempercayai perkara-perkara taghut, iaitu daripada syaitan, berhala, perkara-perkara sesat, melampau, tagha, yang maksudnya ialah melampau daripada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang menjadi asas kepada ajaran-ajaran taghut, ya? Taghut ini bukan sekadar agama Ustaz, ya, bukan sekadar ajaran kumpulan tertentu, tetapi dia boleh dalam bentuk satu institusi, dalam bentuk satu kumpulan yang memperjuangkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang Allah inginkan. Dan macam mana kita nak tahu? Ya, salah satu daripadanya adalah panduan daripada ayat kursi, iaitu bagi ajaran sesat, dia mungkin kata kita sembah pada Tuhan, tapi kita sembah juga kepada Jesus Christ. Itu maksudnya dia sudah ada la ilaha illahu, itu bukan sekadar satu Tuhan, tapi ada banyak Tuhan. Al-Hayyu, dia mungkin kata bahawa kita ni banyak dosa, maka kita perlukan Nabi Isa, Jesus, untuk untuk dibunuh ataupun disalib untuk memperjuangkan dosa kita contohnya. Jadi dia cakap Nabi Isa tu Tuhan, tapi Tuhan sanggup untuk mati. Macam mana pula Tuhan boleh mati? Kan? Jadi di sini keimanan pada ayat kursi itu, kalau kita kaji betul-betul, kita faham betul-betul, maka segala doktrin yang sesat dalam kehidupan ini akan terketepi. Ya, kerana tidak mungkin Tuhan itu dibunuh dan mati, Ustaz, kan, seperti Nabi Isa itu sendiri. Ataupun Al-Qayyum itu mungkin persoalannya, kalau kita ambil satu-satu, mungkin persoalannya ialah betul ke Tuhan ini dia memang akan jaga kita, ataupun awal dulu ketika menjadikan bumi ini Tuhan jadikan, kemudian Tuhan ni dahlah biar je lah bumi ni, jagalah sendiri, ya, tanpa panduan, ataupun diciptakan kita dan kemudian tak kisahlah ada panduan ke tak ada panduan, nak jaga kita jadi besar ke kecil ke, bergaduh ke apa ke. Persoalan-persoalan itu muncul kerana apa? Kerana seseorang itu ada masalah keimanan kepada Al-Qayyum. Sebenarnya Allah lah yang meneguhkan setiap masa, dan bila kita tahu perkara ini, kita tahu bahawa Allah sentiasa melindungi kita. Lebih baiklah kita bergantung kepada Al-Qayyum untuk segala urusan diri, keluarga dan masyarakat kita, projek kita, dalam bisnes kita itu teguh dan
berjaya. Apa lagi kalau kita ambil jalan taghut dalam ayat 255 ini, contohnya ada yang kata bahawa betul ke kita ini contohnya kita kena ikut jalan Allah SWT kan. Pasal Tuhan ni sebenarnya dicipta dia lepas begitu saja. Jadi kita tak payah ikut peraturan. Tapi Allah cakap lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala di langit dan bumi ini semuanya milik Allah satu, tapi menyerah kepada Allah. Matahari, bulan ikut Allah. Kalau kita tak nak ikut Allah ustaz dia lebih kurang macam kita ini kalau tak nak ikut Allah, sila lawan matahari. Tolong tiup matahari itu sampai dia padam. Kan, tiup lampu pun waktu kalau adalah dekat sekolah menengah tu ustaz kan, kalau buat begitu pun dah mustahil nak buat, apatah lagi kita nak melawan kepada peraturan Allah. Maka sudah tentunya ajaran-ajaran sesat dia cuba untuk membuat peraturan-peraturan baru ataupun kata-kata nasihat baru, tapi sebenarnya itu bukannya peraturan yang termaktub daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat kursi ini adalah senarai semak untuk memastikan kita ini tidak tersesat, dan itulah yang Allah kata faman yakfur bit-taghut, siapa yang dapat mengelak daripada mempercayai perkara-perkara taghut ini, wa yu'min billah, dan percaya pada Tuhan Allah yang dinyatakan pada ayat 255 ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguhnya ia seperti telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Tali yang kuat ini satu, Allah cakap kat sini lam fisam malaha, tidak akan putus. Tak putus itu maksudnya apa? Kalau selagi sesiapa yang berpegang kepada tali yang kuat ini, dia tidak akan putus daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah agama Islam. Agama Islam ni adalah agama yang mempunyai talian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama tafsir menyatakan urwatil wuthqa ini adalah Quran, Ustaz. Al-Quran. Ada yang kata satu lagi adalah solat. Jadi kalau kita gabungkan dua pendapat itu, kalau kita solat dengan membaca Al-Quran yang kita faham, insya-Allah kita ini tidak akan putus harap ataupun kita give up ataupun ada yang sampai nak bunuh diri, masuk ajaran-ajaran sesat yang membuat perkara bermasalah. Kerana apa? Kerana mereka berpegang kepada tali yang cepat putus. Tali cepat putus ini maksudnya tak lama selepas masuk sesuatu ajaran tersebut, dia akan mudah give up dan dia akan putus semangat. Tetapi bagi orang yang bersama dengan Al-Quran, urwatil wuthqa, ataupun selalu bersama dengan solat, kerana dalam solat ada Al-Quran, maka insya-Allah kita tidak akan putus asa, tidak akan putus semangat, putus buah fikiran, kerana kita diberi bantuan oleh siapa? Oleh Allah yang wala yauduhu hifdhuhuma, yang tidak berat, tidak penat untuk menjaga langit dan bumi, nak jaga kita kacang Ustaz ya, amat mudah. Tetapi perkara itu bagi setengah orang dia kata Tuhan ni selalu bagi masalah pada saya ni, bagi ujian pada saya ini kerana Tuhan benci saya kot. Sebenarnya Tuhan bukannya benci. Allah dah cakap sini wala yauduhu hifdhuhuma, Allah jaga, tapi itu bergantung pada keimanan. Kalau keimanan lemah, dia akan cakap bahawa Tuhan benci, Tuhan tak sayang saya ni banyak dosa, itu sebabnya saya diazab. Selagi hayat di kandung badan, selagi diberi ujian, sebenarnya kita masih lagi berpeluang untuk kembali kepada Allah yang Aliyul Azim. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya lam fisama laha, fasama maksudnya putus. Satu kali saja disebut dalam Quran, nak menceritakan ayat ini amat istimewa Ustaz ya. Maksudnya siapa yang benar-benar boleh berteraskan pada rushd daripada ayat kursi, yang yakfur bit-taghut, segala apa yang melampau daripada apa standard dalam ayat kursi tersebut, maka orang inilah sebenarnya yang tidak akan terputus daripada bantuan daripada Allah. Kalau dalam ayat surah Ali Imran nanti kita akan bertemu dengan istilah wa'tasimu bihablillah, berpeganglah pada tali Allah. Di sini Allah gunakan perkataan bil urwatil wuthqa, iaitu tali agama yang kuat. Makin kita pegang kuat-kuat kepada tali agama, solat dan Quran kita ini, kita tidak akan sama sekali jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا
جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar bagaimana kupasan daripada Fadil Ustaz Fazrul tadi, bagaimana tidak ada paksaan dalam beragama itu dengan konteks yang mestilah dipahami dengan cara yang betul, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang hidup dalam beragama, bermotivasi dalam beragama, sehingga kita menampilkan akhlak-akhlak yang mulia, sehinggalah orang-orang yang bukan Islam ataupun belum Islam tertarik dengan Islam kerana akhlak dan adab kita yang tinggi. Baik, alhamdulillah. Jadi itu Ustaz ya. Bila cakap tentang ayat la ikraha fid din ini, salah satu cara salah faham ayat ini ialah bila orang tu dah beragama Islam. Kan, bila cakap silalah baca Quran ataupun sila solat kan. Dia kata la ikraha fid din kan, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan. Yang ini daripada orang bukan Islam nak masuk Islam, itu tidak ada paksaan. Tetapi bila dah masuk Islam, maka seseorang itu kalau wajib solat, ya, malah pemimpin kalau katakan dia nampak orang tu tak solat, dah suruh bertaubat apa sebagainya, sampai dia boleh dikenakan hukum riddah kan, kerana dia menafikan kewajipan solat itu sendiri. Jadi ada beza kat situ kan. Di antara ayat ini difahami betul, kalau orang bukan Islam kita tak boleh paksa dia kan. Kalau kita macam-macam lah kan, masuk kerja tapi mesti orang Islam, kalau awak tak masuk Islam awak tak boleh masuk kerja, tak boleh begitu. Tetapi jangan sampai salah faham, iaitu ada orang menggunakan ini sebagai excuse untuk tidak puasa kan. Mengapa awak tangkap saya? Kan dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau dah Islam tu IC je, memang wajiblah kena tangkap kalau tak puasa contohnya kan. Baik. Maka jangan salah faham, jangan guna ayat Quran untuk kepentingan ataupun disalah fahami ayat itu dengan konteks yang salah. Baik. Kita nak tengok sikit hukum tajuk kita yang kita pilih pada hari ini. Kerana hukum tu dah dipilih pun, dan kebetulan Ustaz Fazrul tanya tadi, saya tak ada apa nak cakap dah. Ustaz dah tanya tadi macam mana baca Qur'an baik. Ya, itulah tajuk kita, tapi kita boleh ambil sikit lagi. Insya-Allah kita tengok slide kita yang telah kita sebut tadi berkenaan dengan hukum idgham, idgham mutajanisain. Okey, kenapa dinamakan dengan idgham mutajanisain? Kerana ialah menyempurnakan hukum idgham mutajanisain pada kalimah qad tabayyana. Okey. Yang pertama sekali, dal dengan ta itu satu makhraj yang sama, keluar daripada makhraj yang sama. Okey, sebab tu dipanggil mutajanisain. Kalau mutamathilain, dua huruf yang sama teruslah,
mim dengan mim, ba dengan ba, kan? Apa nama ni? Ta dengan ta. Sini dia tak panggil mutamasilah, mutajanisah ni sama makhraj, iaitu hujung lidah menekan di belakang gusi pengikat gigi atas. Keluar daripadanya 3 huruf. Ta, da dan ta. Okey, maka salah satu tadi ada 2. Ta dengan dal memang makhraj yang sama bila bertemu pula, satu mati satu hidup. Maka sebab tu dipanggil idgham mutajanisain. Kalau nak mudah faham, mutajanisan ni mutajanis, satu jenis, satu jenis, keluar daripada satu jenis. Jangan dikaitkan dengan najis pula Ustaz ni. Jangan kait dengan najis. Dia satu jenis, apa nama ni, makhraj. Sebab tu dipanggil idgham mutajanisah. Yang kedua disebut sebagai kadar idgham. Kadar masuk dia, kadar idgham tu masuk kan. Kadar masuk, dal masuk dalam ta tu. Kadar dia masuk sempurna ke masuk sebahagian. Kalau kita baca qad tabayyana, kita kena baca begitu. So bunyinya sempurna ke ataupun kurang? Sempurna, maka dipanggil idgham sempurna ataupun idgham kamil. Maksudnya kita baca qad tabayyana. Dal tu dah tak ada dah dimasukkan ke dalam ta. Tak boleh baca qad tabayyana, tak boleh. Tak boleh lagi kita baca dengan dal, kerana dal dah dimasukkan ke dalam huruf ta. Dan memang mudah pun kita baca dengan idgham kan, qad tabayyana. Berbanding kalau kita nak kekalkan dia punya mati dal tu, qad ta, nak pergi tempat yang sama. Dal dengan ta tempat yang sama, nak pergi ulang 2 kali, memang agak sukar sedikit. Maka bacaan idgham tu lebih mudah. Itulah Al-Quran ni sebenarnya memudahkan kita. Okey, kita test dulu. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Okey, tu qad tabayyana satu. Yang kedua, minal ghayy. Macam mana kita nak wakaf pada huruf ya? Yang mati tu, yang mati sebab kita nak wakaf lah. Minal ghayy. Ada sabdu pula. Ada sabdu. Kalau tak ada sabdu ditekankan sedikit. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. 1, 2, mula. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Okey. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Okey, kemudian qad tabayyana. Qad tabayyana ar-rushdu. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Sabdu di atas ya. Jangan minal ghayy. Minal ghayy. Kurang dia nak minal ghayy. Minal ghayy. La ikraha fid din, qad
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Alhamdulillah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya.
Okay, jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi tu, program iftar dan sebagainya sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat kepada ayat 256 sebagai satu simakan kepada konsep beragama, ya, di mana tidak ada paksaan dalam beragama daripada orang beragama selain daripada Islam untuk masuk ke dalam agama Islam, walaupun kita tahu bahawa agama Islam ini adalah agama yang berteraskan kepada rushd, kepada petunjuk yang jelas. Ianya tidak boleh dipaksa, malah petunjuk yang jelas ini sebenarnya perlu disampaikan, perlu dicerahkan dari masa ke semasa untuk manusia yang berfikir secara jelas akan dapat melihat bahawa sebenarnya Allah lah yang Aliyul Azim sebagaimana dalam ayat 255. Dan bagi para pendakwah, bagi ibu ayah nak mengajak anak, ya, untuk terus berada di atas jalan agama ini perjuangan kita. Ini perjuangan untuk menunjukkan rushd, ya, bahawa sebenarnya hidayah yang matang itu akan mengujakan sesiapa sahaja manusia yang benar-benar ingin mencari jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat menuju ke akhirat di syurga nanti. Di dalam ayat 256 ini kita dijelaskan bagaimana untuk selamat, di mana di hujung itu Allah nyatakan lam fisamalaha, tidak akan putus. Maksudnya bila berpegang kepada tali urwatil wuthqa yang dimaksudkan di sini Quran dan solat, ia tidak akan putus. Perkara ini adalah satu perkara yang perlu diperjuangkan. Mari sama-sama kita baca ayat 256 sekali lagi untuk kita tidak lupa bahawa mengkufuri taghut dan beriman pada Allah itu adalah satu package untuk kita terus selamat di atas muka bumi ini menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 256 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita baca sekali lagi ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 256 menjelaskan kepada kita faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Agama Islam ini yang berteraskan kepada kejelasan ar-rushd adalah mengkufuri kepada segala taghut. Segala taghut yang melampau batas itu sama ada di peringkat individu, institusi ataupun dalam bentuk cara berfikir, Ustaz, ya. Cara berfikir yang jauh daripada ilah yang sebenar-benarnya, yang kita sudah pun bincang dalam ayat 255 dalam episod sebelum ini. Berkaitan dengan ilah ini ada 3 perkara, iaitu yang pertama disembah, ya, ditaati dan juga dicintai. Jadi apabila seseorang itu menyembah pada Allah satu, maka orang itu sudah pun lulus 1/3. Tetapi dalam masa yang sama ada peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Maka apabila seseorang itu nampak, ya, ada perkara-perkara yang bersalahan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia perlu dikufuri, maksudnya perlu dilawan, perlu diislah, dibaikkan, kerana itu adalah tanda keimanan kepada ilah yang sebenar-benarnya, disembah, ditaati dan juga dicintai. Apa maksud dicintai? Maksudnya ianya menjadi satu keutamaan, prioriti dalam kehidupan berbanding dengan cinta kepada sesama makhluk ataupun cinta kepada
dunia, pada material, keuangan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan di hujung itu wallahu sami'un alim, Allah ini adalah amat mendengar, Allah ini amat mengetahui. Apa ceritanya? Ceritanya bila kita melihat pada ayat 253, itu adalah perjuangan Rasul untuk menyampaikan dakwah dan kadang-kadang sampai ke medan perang, ya, sampai ke medan perang. Dan pada ayat 254 tentang infak, itu adalah perkara yang penting untuk meneruskan kesinambungan perang itu sendiri ataupun perjuangan dakwah. Dan dakwah itu topiknya Ustaz, ya, topiknya ada pada ayat 255, iaitu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah bercakap wallahu sami', Allah ini amat mendengar, pasal rasul-rasul ini dia berjuang, kadang-kadang ada dapur tak berasap tak? Dapur tak berasap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan segala hartanya itu untuk perjuangan, untuk menobatkan Tuhan pada paling tinggi sekali. Maka Allah mendengar jerih perit apa yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar, dan kalau kita ikut Nabi dan kalau katakan kita bawa orang kepada Allah SWT, walaupun tak masuk surat khabar ke, tak masuk TV Ustaz, ya, tetapi sebenarnya Allah amat mendengar. Ya, kita kadang-kadang tak cukup duit, kadang-kadang mungkin kita nak cakap kat orang untuk ajak kepada Islam ini, dia tak nak dengar, tak beri perhatian. Allah dengar hati kita yang menjerit. Dan dalam masa yang sama Allah ini amat mengetahui bagaimanakah, ya, tahap keimanan, ya, keprihatinanmu terhadap iman mereka. Ini menurut Imam Baghawi. Allah tahu bahawa Nabi amat prihatin untuk orang beriman menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu, dan Allah juga tahu pada kita Ustaz, ya, nakkan anak kita ini benar-benar beriman, ikut perkara kebaikan. Walaupun kita mungkin ada kelemahan, tetapi kita bezakan Ustaz, ya, di antara kelemahan kita dengan keimanan yang kita nak ada dalam diri kita, dalam diri masyarakat ataupun dalam ahli keluarga kita. Pasal kalau katakan orang itu ada kekurangan Ustaz, ya, kekurangan, sahabat pun ada kekurangan. Kalau kekurangan itu menjadi sebab saya tak naklah berdakwah, tak nak ikut Rasul lah. Pasal apa? Rasul tu bolehlah, dia ni tak ada dosa, saya ni ada banyak dosa. Kesannya ialah kita tidak mahu infak. Kesannya lagi ialah kita akan jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak cakap perkara-perkara bawa orang kepada Allah, padahal sebenarnya para sahabat ada kesilapan, tetapi mereka letakkan iman itu sebagai perkara yang paling tinggi, dan itu yang membawa kepada alim. Allah tahu, dan bila Allah tahu, antara kita tahu dengan Allah tahu Ustaz, ya, kita dah belajar dalam ayat kursi, Allah ni yang tahu yang di dunia, di akhirat, segala-gala, yuhitu nabi syai', semuanya Allah tahu, ya, kita ni tahu sikit saja. Jadi bila Allah tahu, dalam ayat 256 itu nak ceritanya Allah boleh settle Ustaz. Ya. Dakwah kita ni kita cakap lah macam mana setiap hari 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi sebenarnya yang tahu siapa yang akan ambil jalan hidayah, tahu apa keprihatinan kita, semua Allah tahu, dan Allah akan balas dan Allah akan settlekan. Sebagaimana kita pernah jumpa perkataan alim ini juga dalam perjuangan Hajar, ya, Syakirun alim. Allah tahu macam mana nak selesaikan masalah Hajar ketika mencari air untuk anaknya bernama Ismail. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita tegas berprinsip dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu prinsip kita, ya, di mana ilah kita adalah Allah, untuk kita ibadah, ya, kita sembah, kita taat peraturannya, dan juga kita cintai sebagai keutamaan hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, hindari kepercayaan yang sesat dan tiada asas syariat padanya, iaitu meletakkan seteru kepada Allah ataupun menyatakan bahawa Allah ini tidak berkuasa ataupun Allah ni sibuk tak sempat perhatikan dosa saya. Semua ajaran-ajaran sesat itu perlu kita hindari. Yang kedua. Yang ketiga, buat yang terbaik dengan meninggalkan keburukan dan memilih kebaikan. Memilih jalan rusyd, dan makin lagi kita memilih jalan itu, harapnya Allah izinkan kita mendapat rahmat tidak putus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fatihah Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-iman, Allahumma ja'alna min ahli al-iman mimman basyartahum bir rauhi war raihan war ridha war ridwan.
Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beriman ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa hidup di atas iman ya Allah. Mati dengan iman ya Allah, dibangkitkan dengan iman ya Allah, dan dimasukkan syurga dengan iman ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amalan-amalan salih ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk rusyd kepada kami ya Allah. Berilah kepada kami petunjuk untuk kami membuat keputusan yang tepat ya Allah, buat keputusan yang matang ya Allah, dan berilah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah, zuriat dan keturunan kami semua ini ya Allah, dan jadikanlah kami ahli Al-Quran, jadikanlah kami ahli Al-Quran yang merupakan ahlimu ya Allah, dan dikhaskan ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita berjuang ya sebagaimana Rasul berjuang untuk menegakkan meletakkan Allah itu Al-Aliyul Azim dengan Al-Quran, dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran ya. Dari masa ke semasa tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor hotline yang ada, memberi idea, ataupun tuan-tuan sendiri mempunyai jaringan untuk kita luaskan, sebarkan kefahaman tauhid berteraskan ayat kursi, berteraskan kepada rusyd kebenaran untuk dibawa dalam peringkat pelbagai, di peringkat kerajaan ataupun peringkat organisasi swasta dan juga keluarga, dan kita tahu bahawa inilah jalan untuk lam fisama laha, yang tidak akan putus daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين